Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, okey, kita kembali lagi dalam tajuk yang sama iaitu asas reka bentuk dan pengatur syaraan, tapi kali ini kita akan masuk lagi satu standard iaitu standard yang kedua 6.3.2. So jadi tajuk ni dia khusus untuk reka bentuk dan teknologi tahun 5. Okey, sebelum cikgu nak terangkan tentang apa itu apa subtopik yang masuk dalam asas reka bentuk pengatur syaraan topik hari ini, cikgu nak kamu tengok dulu satu video. Okey, video ni adalah kamu mesti pernah senaman guna video ni dekat kem-kem motivasi kalau kamu pernah join masa dekat sekolah. Okey, daripada video ni kan, cuba kamu tunjukkan kembali dekat cikgu langkah senaman chicken dance tu satu persatu. Dan lagi satu soalan, cuba kamu fikirkan chicken dance tadi tu dikategorikan sebagai struktur kawalan pilihan ataupun struktur kawalan ulangan. Okey, cikgu bagi masa dalam 3 saat untuk kamu fikir. Alright, so jadi kalau dalam video chicken dance tadi tu, dia adalah sebenarnya dikelaskan sebagai dalam reka bentuk pengatur syaraan struktur kawalan ulangan. Sebab apa? Sebab lepas kamu buat step tu, kamu akan ulang balik step tu sampailah video tersebut berhenti ataupun lagu tersebut berhenti. So jadi langkah-langkah chicken dance tu mula-mula dia dengan kamu kepakkan tangan dan kamu goyangkan badan dan kamu tepuk tangan. So keempat-empat langkah tu kamu akan ulang banyak kali sehinggalah video ni habis. So itu adalah dikategorikan sebagai struktur kawalan ulangan. Alright. Okay, so jadi hari ni barulah kita nak masuk topik kita. Kita nak belajar apa hari ni? Okay, standard pembelajaran kita hari ini adalah dia menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma dan hasil pembelajaran ke akhir pembelajaran kelas kamu ni kan, kamu akan dapat menerangkan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma secara lisan dengan jelas. Maksudnya Zaki lepas habis kelas cikgu akan tanya balik apa yang kamu belajar hari ni. Alright, so kita masuk satu persatu, kita masuk tajuk dia. Okey. Tajuk dia adalah kalau sebelum kita masuk tajuk tu dulu kan, kita akan imbas kembali dulu pembelajaran yang lepas. Okey, dalam ni kamu kena nyatakan reka bentuk pengatur syaraan sama ada struktur kawalan pilihan ataupun struktur kawalan ulangan bagi setiap gambar. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni adalah gambar apa? Gambar lampu isyarat. Okey, lampu isyarat ni adalah dikategorikan sebagai struktur kawalan ulangan. Okey, gambar yang kedua ni gambar apa ni? Dia selalu masa raya mesti kamu akan pasang gambar ni. Okey, gambar ni kalau dekat Penang orang panggil sebagai lampu lilap. Okey, so lampu lilap ni dia akan bercahaya dan tiba-tiba tak bercahaya. Lepas tu bercahaya balik. Sampailah tak bercahaya. Lepas tu bertukar-tukar warna. Ikutlah dia setting. Mungkin mula-mula warna merah, lepas warna hijau, kuning, biru. Sampailah lampu ni ditutup. So kamu rasa lampu lilap ni kan? Lampu kelip-kelip ni dia termasuk dalam kawalan apa? Kawalan ulangan. Okey, yang ni adalah vending machine. Okey, vending machine ni dia termasuk dalam kawalan pilihan. Okay, kalau kipas angin ni kamu boleh pilih nak yang kelajuan yang paling tinggi, boleh pilih sama ada nak kelajuan sederhana ataupun kelajuan yang rendah. So jadi kipas angin ni dia termasuk dalam struktur kawalan pilihan. Okey, gambar yang kelima. Okey, gambar yang kelima ni dia selalu kamu akan nampak dekat ladang-ladang pertanian ataupun ladang-ladang buah-buahan ataupun sayur-sayuran di mana petani akan selalu ataupun penjual buah-buahan ni akan selalu guna penyiram ni bila buah-buahan tu banyak sangat, tak boleh nak siram satu-satu, dia buang masa kan, siram satu-satu. So jadi dia setkan mungkin pagi pukul 8
dalam 15 minit dia akan pasangkan penyiram ni untuk dia berpusing. Pusing banyak kali sehinggalah switch tersebut ditutup. Sama juga petang mungkin 6 dia akan buat lagi sekali. So kamu rasa ni dalam ulangan ke pilihan? Ulangan. Yes, ulangan. Sangatlah tepat jawapan kamu. Dan yang terakhir gambar ni adalah gambar struktur kawalan pilihan. Sebab apa? Sebab kamu boleh pilih sama ada nak kalau dalam mesin macam ni mungkin kamu nak suhu yang sederhana, suhu yang rendah ataupun suhu yang tinggi, ataupun kamu boleh nak pilih sama ada kamu nak keringkan baju, kamu nak basuh baju, nak spinkan baju tu. So ini adalah struktur kawalan pilihan. So secara keseluruhannya kalau struktur kawalan pilihan ni kamu boleh pilih, dia satu tindakan yang kamu boleh pilih. Kalau struktur kawalan ulangan ni dia adalah satu tindakan yang berulangan sehinggalah syarat tersebut dipenuhi. Alright. So barulah kita nak masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Okay, algoritma ni apa? Algoritma ni adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ataupun melaksanakan tugasan. Maksudnya step by step, benda apa nak kena buat. Itu nama dia algoritma. Nama dia nama dia macam lagi ekstra sikit lah daripada dia punya maksud kan. Okay, so dia maksudnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Alright, so jadi algoritma ni dia boleh dibahagikan kepada dua bentuk. Okay, bentuk yang pertama adalah pseudocode dan bentuk yang kedua adalah carta alir. So pseudocode ni dia adalah set penyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer. Pseudocode ni dia memerihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Maksudnya ni adalah contoh pseudocode, dia guna bahasa biasa, dia tak guna pun bentuk apa pun tak guna. So dia ada syarat-syarat dia kena mula, dia kena tamat. Tak apa, nanti kita ceritakan syarat-syarat untuk pseudocode ni. So jadi benda ni sebenarnya dia akan digunakan, dia adalah bahasa atur cara komputer. Ini adalah carta alir. Carta alir ni dia gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri. Okey, simbol-simbol geometri ni adalah ni, bentuk oblong ni, bentuk petak ni, bentuk diamond ni adalah simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. So kamu nampak bezalah antara pseudocode dan carta alir. So jadi benda ni sebenarnya bila kamu buat pseudocode ni, dia lagi mudah lah nak buat carta alir. Alright, so jadi kita tengok kepada syarat-syarat nak buat pseudocode ni. Okay, yang pertama kita kena tulis kenyataan mula. Kalau tengok kat sini dia mula dekat sini kan, atas tu. Lepas tu baca input. Baca input ni masuk ke dalam perpustakaan, cari buku yang dikendaki, proses arahan input, ni jika buku dijumpai. Lepas tu paparan output, pergi ke kaunter untuk dipinjam dan tulis kenyataan tamat, keluar dari perpustakaan dan tamat. So kena tulis dengan perkataan mula atas dan perkataan tamat dekat bawah sekali. Lepas tu ada input dengan output. Tu untuk pseudocode. Okay, kalau untuk carta alir pula adalah ni dia punya simbol. Simbol-simbol tu bukan sahaja bukan buat main-main lah. So dia ada maksud dia tersendiri untuk setiap simbol. Okay, simbol yang bentuk oblong ni nama dia sebagai terminal mula ataupun tamat, dia permulaan atau penamat suatu carta alir. Okay, nanti kita tengok contoh. Yang ni kalau bentuk macam segitiga sengit ni, dia input ataupun output, dia membaca input atau memaparkan output. Ni kalau petak biasa ni bentuk dia, nama dia adalah proses. Dia arahan untuk membuat proses fungsi dia. Kalau bentuk diamond ni, nama dia adalah syarat. Fungsi adalah menguji syarat dan ni adalah anak panah ni adalah aliran aktiviti dan fungsi adalah untuk menunjukkan aliran aktiviti. Okay, kita tengok contoh. Okay, ni adalah contoh dia. Ni contoh dia. Kalau ni bentuk oblong ni, tak nampak sangat aku cukup buat. Ni bentuk dia oblong ni. Ni kita perlu masukkan dengan perkataan mula dan tamat bentuk oblong juga. Ni adalah bentuk petak biasa ni. Maksud dia adalah untuk proses. Yang segitiga diamond adalah untuk syarat. Okay. So jadi dekat sini kita boleh tengok antara kesalahan dan perkara yang betul bila kita buat carta alir ni. Kalau kita tengok dekat yang bahagian salah ni kan, ada bulat-bulat ni bila anak panah yang kamu buat tu dia tak bersentuhan dengan bentuk geometri yang ada dekat dalam carta alir. Tengok dia tergantung macam ni. So benda ni adalah salah.
So pastikan nanti bila kamu nak buat syarata alir ni, pastikan anak panah ataupun permulaan anak panah tu sentuh bentuk geometri yang kamu buat atau bentuk petak ni ataupun bentuk diamond ni. Pastikan kita tengok yang betul ni, tengok dia sentuh elok-elok je dekat petak ataupun diamond tu. Alright, so baru kita nak masuk. Okay, masuk struktur kawalan pilihan. Ni khusus untuk kawalan pilihan ya. Kawalan pilihan dalam algoritma. Okay, contoh situasi. Situasi ni dekat perpustakaan. So macam mana langkah-langkah nak buat pinjaman buku kat perpustakaan ni? Kita pun terfikir sebab dah lama tu masuk perpustakaan sebab PKP kan. So jadi pertama sekali kita masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Lepas kita masuk, kita carilah. Kita cari buku menggunakan kategori. Lepas tu, lepas kita jumpa buku yang kita suka tu, kita bawa buku pergi ke kaunter pinjaman, serahkan buku dan kad perpustakaan ke kaunter pinjaman, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Ini adalah langkah-langkah bila kita pergi ke perpustakaan. Maksudnya dia termasuk dalam kawalan pilihan sebab kita dah tetapkan dah kita nak buku apa. Kita dah pilih dah kita nak buku apa. So dekat bila kita pergi kat perpustakaan tu, kita hanya pilih buku yang kita nak saja. Kalau tak jumpa buku yang kita nak tu, kita terus keluar daripada perpustakaan. Alright, so barulah kita tengok dari segi Pussyodukotnya. So daripada langkah-langkah ni, kita boleh buat Pussyodukot. Okay, macam tadi kita cakap, cikgu cakap mula dengan perkataan mula, masuk ke dalam perpustakaan, cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar dari perpustakaan tamat. So jadi dekat sini, kalau untuk struktur kawalan pilihan, perkataan yang kamu kena ada adalah mula, kamu akan nampak tamat jika. Tamat jika ni dia khusus untuk struktur kawalan pilihan dan akhir dia dengan tamat. Okey. So kita tengok syarata alif pula. So daripada Pussyodikot ni kita boleh nampak lah, kita senang sikit kita nak buat syarata alif. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi sedikit informasi dekat kamu iaitu struktur kawalan jika, if, hanya akan melaksanakan sesuatu pernyataan jika didapati benar. Alright. So kita masuk kepada syarata alif pula. Okay, syarata alif ni adalah, ni bentuk ni geometri ni, ni adalah syarata alif. So daripada Pussyodikot tu, mula masuk ke dalam perpustakaan, kemudian kita cari buku. Lepas tu jumpa buku yang dikehendaki. Bila kita jumpa buku yang dikehendaki, ya kita pinjam buku dekat kaunter. Contoh, kamu pergi perpustakaan, kamu nak cari buku reka bentuk dan teknologi tahun 5. Kamu nak cari buku tu saja. Lepas tu bila kamu jumpa buku tu, kamu pergilah dekat kaunter untuk bayar. Okay, lepas tu situasi yang kedua, kamu pergi perpustakaan nak cari buku RBT tahun 5, tetapi buku yang kamu jumpa tu tak ada. Kamu terus pergi keluar dari perpustakaan dan tamat. Kalau ada, pinjam dekat kaunter. Kalau tak ada, terus keluar daripada perpustakaan dan tamat. Alright. So itu adalah syarata alir. Okay, kita buat sedikit short quiz. Yeah. So arahan dia adalah nyatakan apakah reka bentuk pengatur syaraan yang terlibat secara serta bina syarata alir dari Pussyodikot ini. So cikgu dah bagi dah Pussyodikot dekat kamu. So kamu perlu bina syarata alir daripada Pussyodikot yang cikgu buat ni. Alright. So kalau yang tengok video ni boleh pausekan dulu dan cuba buat dan kita akan tengok jawapan selepas ni. Alright, jawapannya adalah ni adalah syarata alir. Okay, so mula masak air. Lepas tu kita masukkan sedikit serbuk coklat ke dalam cawan. Lepas tu kita tuangkan air panas ke dalam cawan. Lepas tu jika mahu susu. Okay, jika mahu susu, kita masukkanlah sedikit susu ke dalam air coklat kita. Kalau kita tak nak susu, kita terus kacau air dan tamat. So ini adalah proses untuk syarata alir. Okey, kita dah settle syarata alir. Kita teruskan dengan struktur kawalan ulangan dalam algoritma. Okey, contoh situasi. Okey, situasi yang kedua. Kalau tadi situasi dekat kat mana tadi situasi kita tadi? Tak ingat pula. Okay. So ini adalah situasi yang kedua, iaitu Felix dan rakan-rakannya mempunyai latihan rumah sukan di padang sekolah.
Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar mereka membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. So, dia ada keyword-keyword dia. Kamu kena take note keyword ni. So, mereka beratur dan mereka buat 3 pusingan larian untuk memanaskan badan. Alright, daripada contoh situasi ni kita boleh buat pusio dukot daripada ni, iaitu mula, kita tulis, wajib tulis perkataan mula, beratur di trek larian. Okey, ni sekejap. Sebelum tu, ni khusus untuk struktur kawalan ulangan sahaja dalam algoritma. Kalau tadi kita belajar tentang struktur kawalan pilihan kan, ni adalah kawalan ulangan. Okey, ni kawalan ulangan ni kita sama juga, kita kena buat dengan perkataan mula, lepas tu beratur di trek larian, beratur dekat sini ada keyword dia beratur, dan berlari perlahan mengelilingi trek. Berlari perlahan ni sebab dia nak warm up kan, warm upkan badan, sebab tu dia kena berlari perlahan. Lepas tu syarat dia, cikgu tu buat syarat, kena buat 3 pusingan, barulah selesai kamu punya pemanasan badan tu. So, selagi belum cukup pusingan tu, tamat selagi tamat. Okay, so perkataan wajib dekat algoritma prosedur kod dekat dalam struktur kawalan ulangan ni adalah mula, selagi, tamat selagi dan tamat. So itu adalah perkataan penting yang kamu perlu masukkan dalam prosedur kod kamu. So kita tengok syaratan alih dia pula. Daripada prosedur kod kita boleh bina syaratan alih, iaitu mula, lepas tu beratur di trek larian, berlari perlahan, mengelilingi trek. Lepas tu kita tengok syarat dia. Kalau diamond kan dia punya fungsi untuk syarat kan. Okay, so syarat dia belum cukup 3 pusingan. Kalau belum, kita teruskan larian. Teruskan larian. Lepas tu belum cukup 3 pusingan lagi, kita teruskan larian lagi sampailah cukup. Bila dah cukup, kita barulah boleh tamatkan kita punya larian tu, pemanasan badan tu. So ini adalah konsep untuk syaratan alir kawalan ulangan. Kawalan ulangan. Okey. So ini adalah sedikit ilmu pengetahuan untuk kamu, iaitu struktur kawalan ulangan selagi while digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Maksudnya dia berlaku secara berterusan lah, kecuali ada syarat yang ditetapkan tu dipenuhi. Alright, kita buat lagi short quiz. Okay, short quiz ni, dekat sini kita buat sedikit exercise, iaitu kamu perlu lompat bintang. Yes, arahan cikgu, kamu perlu lompat bintang dekat hadapan telefon bimbit ataupun laptop kamu dan lompat bintang sebanyak 4 kali. Syarat cikgu kamu kena buat 4 kali. Selagi tak cukup 4 kali ni, kamu kena teruskan lompat. Ini adalah syarat cikgu, arahan cikgu. So, kamu perlu ikuti. So, lepas selesai kamu buat, kita cuba tengok prosedur kod. Okay. Daripada aktiviti yang kamu buat tadi tu sebenarnya kita boleh buat struktur kawalan ulangan daripada kamu punya prosedur kod tu. Betul tak? So daripada sini prosedur kod dia mula berdiri dekat hadapan laptop, lompat bintang sebanyak 4 kali. Selagi belum cukup, so lompat bintang tu kamu ulang banyak kali. So selagi tak cukup 4 kali yang cikgu syaratkan tu, teruskan lagi lompat bintang. Tamat selagi, tamat. Sini adalah prosedur kod yang cikgu bagi dan kuisnya adalah kamu perlu buat syaratan alir daripada prosedur kod ni. Okey, pausekan dulu video ni dan kemudian kamu cuba buat dan cikgu akan bagi jawapan selepas ni. Okey, jawapannya adalah ding 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 ding. Okey, ni adalah jawapan dia. So, mula berdiri dekat hadapan laptop ataupun telefon bimbit, lompat bintang sebanyak 4 kali. Lepas tu belum cukup 4 kali, kita teruskan. Ya, tak cukup lagi 4 kali ni. Kita teruskan lompat bintang. Lepas tu tak cukup lagi 4 kali, kita teruskan lompat bintang lagi. Lepas tu cukup dah. Baru cukup 4 kali yang syarat yang cikgu tetapkan tu, barulah kita boleh tamat. Ini adalah proses syaratan alir untuk struktur kawalan ulangan. Alright. Okay, setelah selesai, ini adalah homework yang perlu kamu buat, iaitu situasi 1, bacalah dekat sini. Kamu perlu bina prosedur kod dan syaratan alir bagi 2 situasi di bawah. Situasi 1 dengan situasi 2.
Posture rekod kamu kenal pasti dulu situasi satu ni kawalan ulangan ke, kawalan pilihan ke, lepas tu kamu buat posture rekod dan carta arif daripada situasi ni. Sama juga konsep dia dengan situasi dua, cari dulu ni kawalan pilihan ke kawalan ulangan. Kalau kawalan ulangan, kamu buat cara-cara ataupun step dia ikut posture rekod dan carta alih untuk kawalan ulangan. Alright, so refresh time ni kita buat tanya soalan lah. Tanya soalan kamu, apa kamu belajar hari ni? Kamu fikirkan, kamu belajar apa hari ni? Alright, so itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Kita jumpa lagi untuk standard pembelajaran yang seterusnya.